tak silap saya. Dia ada undang-undang orang boleh menandatangani satu akuan. Seandainya dia koma ke, dia dia kanser tahap 4, maka dia rela untuk dibunuh. Saya istilahkan rela untuk dibunuh lah. Maknanya tak payahlah bantuan bernafaskan ke apa, bagi injection supaya dia mati, itu ada perbahasan dia. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil euthanasia. Ya. Jadi dalam Islam ni tak boleh. Ya. Satu orang tu sendiri memberi kebenaran untuk dia dibunuh, umpamanya tak boleh. Dan kita pun tak boleh. Ya. Adapun bantuan pernafasan itu, ya, kalau doktor kata ini memang secara apa kita kata ya, secara alaminya patutnya mati dah, umpamanya begitulah. Kalau saya boleh istilahkan begitulah ya. Secara alaminya ni mati ni, ya. Walaupun tak dicabut. Saya baru ni pun tengoklah satu kes koma ya. Hari ni saya pergi tu, saya tengok bacaan dia baru saya lagi ECG dia 100 lebih kan. Bila pergi tu dah tinggal, kali besoknya tinggal 73. Doktor kata cabut je lah. Nah, doktor kata ni pun tak ada lah. Kata patutnya tak ada lah. Dia kata ya. Jadi yang itu saya tidak anggap sebagai cabut tu membunuh lah. Saya tak anggap begitu. Ya. Bahkan doktor kata ni cabut pun, kalau ikut dia lah ni dah mati ni sebenarnya. Cuma alat itu je yang menyebabkan dia ni. Begitulah maksudnya. Okay, jadi walaupun orang tu dalam keadaan sakaratul maut, kita tengok tak mati-mati dia, ini kita bagilah ubat biar mati, umpamanya begitulah kan ya. Pun tak boleh, kerana orang yang masih hidup itu bila kita buat begitu jadi membunuh lah, kita membunuh orang ya. Dan orang itu bukan orang yang layak dibunuh kerana telah dijatuhkan hukuman bunuh. Itu yang dikata terpelihara darahnya. Maknanya orang awam biasa. Ya. Bukan orang yang memang dah dijatuhkan hukuman bunuh, kemudian tukang pancung negara lah umpamanya, dia dah pancung, dia pula kena hukum sebab membunuh orang. Tak boleh lah kan. Ya. Itu kerana istilahnya sudah tidak terpelihara darahnya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah dari suatu benda yang biasanya boleh mematikan. Ya, memang tujuannya biar mati. Alat yang dia guna pun biasanya memang mematikan kalau digunakan. Yang keempat, perbuatan penjenayah itu menyebabkan kematian orang yang terbunuh. Walaupun mungkin dia tak mati terus, tapi kerana perbuatan itu telah menyebabkan kematian orang yang dibunuh itulah. Okey. Orang gila atau kanak-kanak yang melakukan jenayah syariah tidak boleh dianggap melakukan jenayah yang boleh dikenakan hukuman hudud atau qisas. Pengecualian kes ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an. Rufi'al qalamu an thalath, 'anil majnun hatta yafiqa, wa 'anil naimi hatta yastayqiza, wa 'anis sabi hatta yahtalima. Ada 3 golongan yang tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Pertama, orang yang gila. Ya. Sampailah dia sembuh daripada gilanya. Kalau dia melakukan suatu jenayah sewaktu dia siuman, waktu tu kena lah. Ya. Jangan pula waktu dia siuman tu mentang-mentang dia ada kad bertanya rambutan orang panggil lah. Istilah kita kan, bertanya rambutan. Sebab ada kad orang tak berapa sihat ni lah. Ya.
OKU tu lain. Ini memang OKU ni lah, OKU pemikiran lah. Kalau pemikiran bukanlah maknanya orang macam tu dia bebas buat jenayah, tapi tak boleh kena hudud. Tu kena faham tu, bila kita kata tak kena hukuman tu bukan dia sewenang-wenang boleh buat apa-apa, yang takzir apa semua tu kerajaan kena ambil tindakan, tapi hudud tak boleh, ya. Orang yang tidur sampailah dia jaga daripada tidurnya, ya. Kadang-kadang kita fikir macam mana ya buat tidur, buat jenayah waktu tidur, kan. Dia ada tuan penyakit orang yang berjalan sambil tidur ni, dia tak sedar pun sebenarnya, ya. Itu yang saya tak tahulah, kalau yang dulu orang kata jangan tidur kat masjid nanti bangun-bangun dekat kubur, entah dia memang kaki ngelidur jalan tak pesan. Itu tak tahulah kan, kok ada yang ngangkat ke, saya tak tahulah yang tu kan. Temannya orang tidur, kalau waktu dia tidur tu dia tak tahulah, katakan dia tidur satu katil, tendang kawan dia jatuh ke bawah mati ke umpamanya, kan, ataupun luka ke, dia tak boleh dianggap sebagai satu jenayah, ya, sebab orang tidur tak sedar. Dan kanak-kanak sampailah dia balik lah, ya. Okey. Pembunuhan yang wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja secara sedar untuk membunuh orang yang dibunuhnya, kecuali si pembunuh itu dimaafkan oleh ahli waris orang yang dibunuh. Ya. Yang pertama yang nak dilakukan, nak dikisos ni, ya, orang yang memang niatnya nak bunuh. Tapi walaupun niatnya nak bunuh, kemudian bila sabit kesalahannya di mahkamah, tiba-tiba warisnya memaafkan. Jadi oleh kerana dimaafkan, maka dia tidaklah dibunuh orang itu. Sabda Nabi SAW, al-amdu qaudun illa ayya'fu waliyul maqtul. Pembunuhan dengan sengaja itu dikenakan qisas kecuali dimaafkan oleh waris orang yang dibunuh. Ya. Sebenarnya bukan satu perkara yang mudah lah untuk keluarga si mati ni memaafkan orang yang membunuh. Ya. Lagi pembunuhan yang dilakukan dengan kejam umpamanya, kan. Macam-macam lah. Ini benda ni perasaan. Perasaan dendam yang memang ada dalam diri manusia apabila hak-hak dia diceroboh lah umpamanya, kan. Dan Allah mengiktiraf dendam itulah dengan hukuman balas tadi tu. Maknanya jangan maafkan lah. Jangan maafkan. Tapi kalau semua waris memaafkan, memang boleh berlapang dada umpamanya, kan, memaafkan, maka orang itu terlepas daripada hukuman bunuh. Tetapi dia kena membayar ganti rugi, diat mughalazah, ya. Okay. Dalam kes pembunuhan yang wajib dikenakan hukuman qisas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qatala rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a dzalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dafa'ahu ila waliyil maqtul. Faqala al-qatil ya Rasulullah, wallahi ma aradtu qatlahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liwali, ama innahu in kana sadiqan thumma qataltahu dakhaltan nar. Fakhallahu ar-rajul wa kana maktufan binis'atin fakharaja yajurru nis'ata. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Di masa hidup Nabi SAW, waktu hayatnya, ada seorang laki membunuh orang lain.
Maka lelaki itu dibawa ke hadirat Nabi, ke hadapan Nabi SAW untuk dibicarakan. Maka baginda menyerahkan lelaki tadi kepada ahli waris, orang yang dibunuh, untuk mengenakan suatu hukuman. Maka berkata orang yang membunuh, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak sekali-kali berkehendak untuk membunuhnya. Dia kata, aku ni tak sengaja bunuhnya. Maka Nabi SAW berkata kepada ahli waris orang yang dibunuh, ingatlah, sesungguhnya jika perkataannya itu benar, kemudian engkau bunuh dia, tentulah engkau masuk neraka. Maka ahli waris orang yang dibunuh itu melepaskan lelaki yang membunuh tadi. Dan adalah tangannya diikat ke belakang dengan tali kulit. Lalu ia keluar menarik membuka tali ikatannya. Maknanya satu ketika ada orang yang membunuh, tapi dalam pembelaannya dia kata dia tak niat nak bunuh. Nabi pun mengingatkan kepada keluarga itu, dengar tak? Dia kata dia tak niat. Ya, kalau dia betul dalam kata-katanya, sedangkan kamu nak juga menuntut bela dengan membunuh sengaja tu, tak boleh lah, Nabi kata. Jadi kena adili. Yang kedua, Nabi pun memberi keizinan untuk orang itu memaafkan. Jadi hadis ini menjelaskan boleh dimaafkan orang yang membunuh tadi, ya, oleh warisnya. Itu hak waris, ya. Sebab tu dalam perkara yang menjadi hak manusia kan, ya, ni kisos ni hak manusia. Bila orang tu dia bertaubat ke dan sebagainya, dia masih lagi diserahkan kepada manusia. Tapi kalau dia hak Allah, kalau dia dah bertaubat, kita tak boleh jatuhkan hukuman hudud atas dia. Contohnya katakan orang merompak, sambil merompak dia mencederakan, ataupun sambil merompak dia bunuh. Cari tak jumpa umpamanya, ya, lari mana tak tahu. Satu ketika dia taubat, dia bayar balik duit orang yang dia rompak umpamanya. Dia taubatlah, dia serah diri umpamanya. Lalu taubat dan serah diri dia tu menyebabkan dia tak boleh kena hudud dalam bab rompak harta tu. Tetapi yang dia bunuh tadi tu kena diadili sebegini dengan kaedah kisos. Kalau warisnya kata dimaafkan, maafkan. Kalau tak, tak. Walaupun dia dah bertaubat. Nah, ya. Dan bila dia tidak dikenakan hudud, dia masih dikenakan hukuman di bawah ta'zir. Maknanya kerajaan boleh hukum dia penjara ke apa ke, tapi tak sampai hudud tadilah. Kerana seandainya dia tidak diberi apa-apa hukuman, maka akan banyaklah orang buat jenayah. Nanti kita taubat aja. Kan? Ya, senang je begitu. Jadi sebab tu bila dia hak manusia, serah balik kepada tadi tu waris untuk maafkan ataupun tidak, ya. Okey. Pembunuhan dengan sengaja yang wajib dikenakan hukuman kisos ke atas pembunuhnya ialah membunuh orang yang terpelihara darahnya, iaitu orang Islam. Tidak wajib dikenakan kisos ke atas si pembunuh yang membunuh orang yang tidak terpelihara darahnya, seperti orang murtad, kafir harbi, ataupun kafir yang berada dalam negara Islam. Pembunuhan yang berlaku ke atas mereka itu tidak dikenakan kisos ke atas pembunuhnya kerana darah mereka yang dibunuh itu tidak terpelihara. Dalam kes ini, si pembunuh itu wajib dikenakan ta'zir mengikut kearifan dan budi bicara hakim yang difikirkannya perlu dan patut demi untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat keseluruhannya.
Kita ni bukan mudah-mudah nak bunuh orang kafir ni. Kan kata, oh boleh je ni bunuh, tak kena hudud. Jadi kan, pantang jumpa orang kafir, tembak, bunuh. Apa? Habis masyarakat kita, rosak. Ya? Hidup dalam keadaan yang tidak tentram dan sebagainya. Bukan semudah itu. Ya? Tapi dikenakan takzir, bukannya kisos. Ya? Okay. Kemudian pembunuhan yang sengaja, yang wajib dikenakan kisos ke atas si pembunuh ialah alat yang digunakan untuk membunuh itu mestilah alat yang biasanya boleh mematikan, di mana si pembunuh yang menggunakan alat itu yang menyebabkan kematian orang yang dibunuh. Jadi nak dikatakan orang yang salah tadi ya, mestilah alat yang digunakan memang alat yang memang biasanya mematikan. Menunjukkan alat itu pun dah ada niat orang itu nak membunuh. Ya? Okay. Okay. Bagi pembunuhan yang serupa dengan sengaja, apa rukun dia? Ya? Rukun-rukun pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Pertama, perbuatan si pembunuh itu membawa kematian. Dia lain sikit ya. Tadi memang niat bunuh. Ini perbuatan orang ni membawa kematian orang lain. Penjenayah itu sengaja melakukan perbuatan yang membawa kematian. Perbuatan dia buat tu, benda buat tu sengaja. Ya. Tapi bukan nak bunuh. Perbuatan tu sengaja. Ya. Yang ketiga, antara kematian orang yang terbunuh dan perbuatan jenayah itu ada hubungan sebab dan musabab. Ya. Jadi kematian itu adalah sebab perbuatan orang tadi. Ya. Okey. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja ialah pembunuhan. Perbuatan si pembunuh membawa kematian. Dan penjenayah itu memang sengaja melakukan perbuatan itu, dan di antara kematian orang yang terbunuh dan perbuatan jenayah ada hubungan sebab dan musababnya. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan suatu benda yang pada adanya tidak mematikan. Tetapi dengan sebab pukulan itu secara kebetulan orang yang dipukulnya itu mati. Kan? Jadi ada perbuatan merotan, umpamanya, yang menyebabkan kematian. Itu maknanya merotannya tu sengaja tu. Nakal sangat. Merotan. Jadi biasanya rotan ni tak matilah. Teringatlah cikgu-cikgu kita yang garang-garang dulu kan. Waktu sekolah dulu kan. Tak tahulah hidup lagi ke dah mati cikgu-cikgu ni kan. Teringat selalu kena rotan tangan ni. Saya pun tak tahu cara mendidik waktu tu lah kan. Cara mendidik waktu tu. Salah jawab periksa kena rotan, bayang. Kadang-kadang tak terima akal. Salah tolak markah je lah kan. Kalau kita fikir lah kan. Teringat soalan satu, siapa salah? Kalau kita seorang yang salah, memang kena rebat. Orang lain tak salah, kau cuai salah. Bener rotan kan. Soalan nombor 2, banyak salah. Okey, tak apa. Susahlah ni. Sama yang salah, tak apa. Dimaafkan. Ui. Bila nak dapat keputusannya, pakai seluar 3 lapis. Kalau rotan kat punggung, pek. Lain macamnya tebalnya ni, tangan. Tak apalah, tak matilah. Tak mati. Jadi pengalaman lah. Tapi bayang kalau pukul tu mati. Mungkinlah dia ada asma ke, kena pukul kejang, takutan ke, tak tahulah. Telah mati. Niatnya bukan nak mati, niatnya nak mendidik kan. Sebab tu kadang-kadang nak mendidik orang ni macam-macam kaedah.
Tapi sudut pandang orang tuan, beza kan, beza. Kadang-kadang ada guru kan, ada guru dia nak mengajar murid dia hormat. Katakan nama cikgu, tak sebut tuan ke, tak sebut puan ke, dia marah lah kan, marah. Kerana nak mendidik. Tapi kalau sekarang, macam-macam lah kan. Lagilah kalau ada gelaran tu, gelaran ni, apa lah kan. Panggil dengan betul. Sebab tu kita kena faham juga. Memang ada hadis contohnya yang mengatakan kita ni kalau jadi pemimpin, jangan paksa orang berdiri hormat dengan kita. Ya. Kalau kita paksa orang berdiri hormat dengan kita tu, neraka tempatnya. Student-student bila dengar ni, dulu ustaz cikgu kita orang ni macam mana kata dia. Bila masuk kelas tak berdiri, dia rotan. Masuk neraka semua cikgu kita. Kata itu nak mendidik supaya kamu hormat. Tujuan mendidik lain. Ya. Tak belah itu. Tapi maknanya rotan ya. Kita ni, saya tengah merancang satu program. Patutnya hari Khamis ni kot jumpa dengan pengarah JAKIM nak bincang pasal guru-guru tahfiz kita ni kebanyakannya dia tak ada asas mengajar. Dia hafal Quran, lepas tu dia pun ngajar. Dia hafal Quran, dia tak ada ni khusus asas pengajaran kan, semua tak ada. Jadi nak discuss macam mana nak bagi khusus tu supaya betul lah dalam mendidik ni. Jangan main maki orang, jangan main rotan sana sini. Kita sedih kadang tengok guru tahfiz belasah sampai mati student kan. Ini bukan mengajar tu kan. Ya. Kalau pukulan tu memang sampai begitu teruk lah umpamanya kan. Ya. Tapi kalau pukulan-pukulan yang mendidik itu ada kewajarannya, okey lagi lah kan. Okey. Tadi perbuatannya sengaja tapi tak niat. Biasanya tak mati tapi orang tu mati. Itu dipanggil serupa dengan sengaja. Dalam kes pembunuhan yang sengaja atau yang serupa dengan sengaja, boleh disimpulkan jika pukulan itu pada tempat yang boleh mematikan atau yang dipukul itu kecil atau sakit yang biasanya pukulan seumpama itu boleh menyebabkan kematian atau pukulan yang kuat hingga mati, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja. Jadi kalau ada orang, ya, walaupun dia buat sesuatu tu memang bukanlah nak bunuh, tapi memang tempat-tempat yang memang sensitif boleh menyebabkan mati, maksudnya kan? Itu memang jadi sengaja. Ya. Jika pukulan itu dengan tongkat yang ringan, batu yang kecil, sekali pukul, dua kali pukul, lalu mati orang yang dipukul tadi, maka pembunuhan itu adalah serupa dengan, maknanya kalau dia rotan belasah, ya, belasah, lepas tu dia kata apa? Saya tak niat bunuh, tu dia. Kalau dah belasah macam tu, niat bunuh lah, kan? Ya. Okey. Rukun bagi pembunuhan yang tersalah pula. Satu, perbuatan itu membawa mati orang lain. Ya. Menyebabkan kematian jugalah. Yang kedua, tersalah dan terkeliru. Ya. Maknanya perbuatan dia tu bukan ditujukan untuk tu kan. Contohnya katakan orang pergi memburu, tembak binatang lah, rupanya kawan dia, kan? Ya. Itu tersalah. Ya. Okay, antara perbuatan yang tersalah dan kematian itu ada sebab dan musababnya. Okey. Pembunuhan yang tersalah ialah pembunuhan itu membawa orang mati, ya, mati orang lain. Dan perbuatan itu juga nyata tersalah dan terkeliru
Dan antara perbuatan yang tersalah dan keliru itu ada hubungan sebab dan musababnya. Misalnya, seorang pemburu menembak binatang buruan, maka terkena manusia, lalu mati disebabkan terkena tembakan tadi. Atau seorang menggali perigi, maka terjerumus masuk ke dalam perigi itu dan mati di dalamnya. Maka dalam kes ini terdapat 3 sebab yang membolehkan kes itu dimasukkan dalam kes pembunuhan yang tersalah. Ya. Jadi salah tembak. Tempat kita ni monyet banyak. Kan? Nak tembak monyet. Rupanya orang tengah curi rambutan. Kan? Contohlah. Kan? Ada juga curi rambutan. Manjat dengan senyap-senyap kat atas. Kita pun tembak petang-petang. Lah orang rupanya. Kan? Tapi monyet sekarang pandai tu. Bunyi je tembak turun bawah dia. Sebab bila turun bawah orang tak berani tembak kan. Ya? Saya tembak pakai mercun je. Pong, puk, turun dia. Pakai mercun tembak lagi lah. Pakai senapan. Berani lah kan. Ya? Jadi maknanya salah. Ya? Ataupun apa-apalah benda-benda yang kita buat yang menyebabkan bahaya kan. Ya? Kerana mungkin cuai, mungkin ataupun kita pasang perangkap dekat tempat yang memang tak ada orang lalu lah. Ini kalau binatang lalu ni, pong, tergantung binatangnya kan. Kali orang lalu lah, pong, tergantung. Seminggu baru kita tengok lah tu, mati. Nah itu juga masuk dalam kategori tersalah. Ya, tersalah. Tapi kalau memang pasang kat tepi-tepi jalan ini, itu bukan tersalah. Kerana itu memang tempat lalu lalang orang yang kita pasang. Ya. Okey. Dia kata tadi ya, satu perbuatan seorang menembak atau menggali perigi itu menyebabkan orang lain, kematian orang lain. Kemudian perbuatan seseorang menembak atau menggali perigi itu ternyata salah dan terkeliru. Perbuatan seorang menembak atau menggali perigi itu menyehubungan dengan kematiannya. Jadi maknanya tuan, yang ni nak kata dia sengaja, tak sengaja, separuh sengaja, tersalah, ni kena bicara kat mahkamah lah. Kan? Nanti mudah-mudah orang pergi buru dengan kawan dia sebenarnya memang nak bunuh pun. Tembak dekat dalam hutan, keluar-keluar dia kata tersalah lah. Ingatkan dia. Yang itu kebijaksanaan pendakwa raya lah. Ya, untuk menyoal bala dan sebagainya lah. Ya. Jadi itu rukun membunuh sengaja, membunuh serupa sengaja dan membunuh tidak sengaja. Okey. Apakah syarat yang mewajibkan kisos? Ya. Syarat yang mewajibkan dikenakan hukum kisos ke atas pembunuh itu, yang pertama, orang yang bunuh itu sudah balik, berakal, mukallaf dia. Ya. Yang kedua, orang yang membunuh itu bukan bapa atau ibu orang yang dibunuh. Ya. Bukan kata bapa boleh bunuh anak dia, tapi bapa itu tidak dikisos. Ya. Apabila dia membunuh anaknya. Ketiga, orang yang dibunuh itu sama darjatnya dengan orang yang membunuh atau kurang darjatnya. Ini dalam bab hamba tak hamba lah. Ya. Ini darjat ni bukan kata orang kaya, orang miskin ke, ada pangkat tak pangkat ke, raja, rakyat ke, tak. Ini jadi bila kita kata darjat ni maknanya hamba ataupun bukan hamba. Ya. Yang keempat, kisah dilaksanakan dalam perkara-perkara yang bersamaan. Bunuh balas bunuh. Ya. Kisah dilaksanakan menurut yang telah dilakukan oleh orang yang membunuh atau orang yang melukai. Ya. Dan yang keenam, orang yang terbunuh itu berhak mendapat perlindungan nyawanya. Okay. Dalam kes pembunuhan,
Pembunuh-pembunuh yang wajib dikenakan hukuman qisas mereka yang sudah balik dan berakal, tidak wajib dikenakan qisas ke atas kanak-kanak dan orang gila. Kerana mereka itu tidak dibebankan oleh Allah untuk memikul dan menanggung sesuatu dosa sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu yang telah kita baca tadi. Pembunuh yang wajib dikenakan qisas adalah disyaratkan bukan bapa atau ibu orang yang dibunuh. Tidak wajib dikenakan hukum qisas ke atas bapa atau ibu yang membunuh anaknya. Dalilnya sabda Nabi SAW daripada Umar bin Al-Khattab, la yuqadul walidu bil walad. Tidak boleh dikisas bapa disebabkan membunuh anaknya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la yaqtulul walidu bil waladi. Tidak boleh dibunuh bapa disebabkan membunuh anaknya. Ya, jadi bapa bunuh anak, satu daripadanya siapa waris anak tu? Bapa tu lah. So bapa mengampunkan diri dia sendiri. Seolah-olah lah kan. Ya? Nah, jadi memang dari segi hukumnya tak boleh dikisas. Ya? Nah, tapi saya cakap tadi tak boleh dikisas bukan tak boleh dihukum. Boleh kena ta'zir. Ya, maknanya kerajaan atau hakim kenakanlah hukuman yang sesuai pada bapa yang bunuh anak dia ni. Ya. Dalam kes pembunuhan, pembunuh-pembunuh yang wajib dikenakan hukuman qisas ialah orang yang dibunuh sama darjatnya dengan yang membunuh atau kurang darjatnya ketika berlaku pembunuhan si pembunuh dan orang yang dibunuh. Kedua-duanya sama-sama beragama Islam, sama-sama merdeka. Hukuman ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan ya, jadi maknanya kalau seorang yang merdeka membunuh hamba, dia tidak boleh kena qisas. Tapi dia kena merdekakan hamba dan sebagainya lah. Yang tu ya, ada hukuman yang lain. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah bahawa Rasulullah SAW sabda, ala la yuqtalu mu'minun bi kafirin. Ingatlah bahawa tidak dibunuh orang yang beriman dengan sebab membunuh orang kafir. Ya, jadi maknanya bukan orang beriman ni mudah-mudah boleh bunuh orang kafir. Dia ada boleh dikenakan ta'zir dan sebagainya, tetapi bukanlah dengan hukuman balas, hukuman bunuh itu. Ya. Pelaksanaan hukum qisas disyaratkan dengan perkara yang bersamaan. Nyawa balas nyawa. Cedera anggota badan dibalas dengan cedera anggota badan. Janganlah orang cederakan balas bunuh. Itu tak boleh. Ya. Melukakan dibalas melukakan. Umpamanya. Ya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan atas mereka dalam Taurat itu nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi maknanya nak balas itu tak boleh lebih daripada jenayah yang telah dilakukan. Ya. Kemudian pelaksanaan hukuman qisas ada juga disyaratkan mengikut apa yang telah dilakukan oleh orang yang membunuh dan orang yang mencederakan atau melukakan. Jika seorang itu mencederakan atau melukakan orang lain dengan batu atau pisau, qisasnya wajib dengan batu atau pisau juga dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah,
Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Dan jika kamu membalas kejahatan, hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Ya. Dan firman-Nya lagi, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka siapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Jadi maknanya nak balas tadi juga ditengok dia punya keseimbangannya. Ya. Okay. Dan dalam kes pembunuhan, hukuman kisah itu disyaratkan juga wajib dikenakan ke atas si pembunuh apabila ia membunuh orang yang berhak mendapat perlindungan nyawanya, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Firman Allah, sabda Nabi SAW, wala yuqtalu mu'minun bikafirin wala dhu ahdi fi ahdi. Dan tidak boleh dibunuh orang mukmin dengan sebab membunuh orang kafir, dan tidak boleh dibunuh juga orang kafir yang mengikat janji setia selama berlaku perjanjiannya itu. Ya. Okey, jadi maknanya tuan ya, itu dalam bab bunuh dan juga dalam bab mencederakan anggota ataupun melukakan. Ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ibnatan nadri latamat jariyatan fakasarat thaniyataha fatawun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amara bil qisas. Bahawa seorang anak perempuan Nadar telah menampar seorang anak perempuan lain, maka patah gigi siungnya. Gigi siung ni gigi apa? Gigi taring. Ya, gigi siung. Ya. Raja bersiung ya, keluar taring. Okey. Lalu mereka datang kepada Nabi, maka baginda menyuruh membalasnya. Ya. Ini tampar orang sampai cabut gigi, dahsyat ni. Saya baru ni tengok ada pula sukan lawan menampar orang sekarang. Kan? Itu dahsyat lah. Oh, memang dahsyat kan. Dia adalah peraturan dia, ada hakim dia semua. Ya. Sekali tampar, pau tergulik, bangun berapa second boleh menampar, dia pula menampar kan. Oh. Sekali dua kali je tampar ni, pengsan. Kan? Dia ada ni larangan sukan-sukan yang macam ni ada. Oh. Bukan boleh sukan main. Macam tinju semua Nabi larang. Gusti ni setakat balik-balik badan boleh. Tapi macam MMA tu kan. Tumbuk belasah tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Ya? Jadi ini benda-benda yang jenayah lah sebenarnya. Macam dia boleh jadikan sukan. Memanglah dia sign agreement apa semua kan. Tak boleh. Ya? Tapi seronok juga tengok tinju kan. Walaupun tak boleh tengok kan tinju kan. Tapi tak boleh lah sebenarnya. Jadi kita ni patutnya jangan tengok lah. Sebab kita tengok jadi orang nak tinju lagi kan. Jadi itu antara sukan-sukan yang tak boleh lah. Ya? Okey. InsyaAllah minggu depan kita bahas berkenaan dengan bukti untuk mensabitkan pembunuhan. Ya. Jadi hari ini kita berhenti kat sini dulu lah. Sebab tu dah. Belum. Ada lagi 13 saat. Okey. Kalau ada soalan. Last kalau ada lah. Ya. Yeah. Macam mana? Aha. Hmm. 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 Satu memang sesat lah. Orang kalau tak sembahyang tu sesat. Kalau dia ngaku Islam dia tak sembahyang dia sesat lah. Guarantee lah. Ini masuk kategori geng-geng yang mengaku makrifat. Itulah. Geng-geng lepat tu lah. Kan?
yang yang sebenarnya satu dia tak kenal Tuhan pun. Ya. Yang kedua dia tak faham pun Quran tu. Jadi dia menafsirkan ayat-ayat itu ikut suka hati dia. Ikut dia. Ikut akal satu hal. Akal dia. Bukan akal yang waras. Tu akal dia. Quran ni tuan, kalau tuan-tuan tafsir ikut akal kita, memang rosak. Kerana jahil kita tu. Kan? Itu yang saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Macam mana ajaran sesat yang menafsirkan berkenaan dengan apa nama persyariatan kahwin tu. Kan? Nabi kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nabi kata makna sebenarnya kahwinlah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka dalam satu masa tu kamu ada dua isteri. Wasulasa. Ataupun satu masa tu boleh juga tiga isteri. Waruba. Dan boleh juga dalam satu masa tu empat isteri. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu rasa tak boleh adil, satu. Itu makna yang betul. Tapi dia tafsirkan lain. Kan? Dia kata masna. Apa makna masna? Masna maknanya dua-dua. Dua-dua yang dimasukkan maknanya dua serentak. Dalam satu masa tu kamu ada dua isteri. Tapi dia tafsirkan dua-dua maknanya dua kali dua. Maknanya boleh kahwin empat. Wa maknanya dan. Dan itu campur. Sulasa, 3 kali 3, 9. 9 campur dengan 4, 13. Waruba dan 4 kali 4, 16. 16 campur dengan 13, 29. Jadi dia kata boleh kahwin 29. Itu satu tafsiran gila. Itu saya kata dia tafsir guna akal dia. Kan? Lepas tu duk kata tak ada dalil sembahyang 5 waktu lah apa. Ni orang-orang yang sesat lah. Patutnya orang macam ni kena tangkap. Patutnya lah. Tapi memanglah bila bincang dengan pegawai-pegawai JAKIM, dia kata memang susah nak tangkap orang-orang yang sesat ni. Sebab satu, kebanyakan sesat tu kerana tekad, keyakinan. Benda dalam ni macam mana nak tangkap? Kalau ada amalan-amalan songsangnya tu, bolehlah. Jadi, yalah manusia ni gitulah. Mempertikaikan apa yang Nabi suruh buat lah kan. Itu satu. Yang kedua, bab-bab sembahyang, hasil sembahyang. Ini memang Quran tu betul. Yang tak berapa betulnya kita ni. Bila Quran kata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni memang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada lagi kemungkaran-kemungkaran yang masih lagi dilakukan oleh orang yang sembahyang, maka dia kena muhasabah. Kita kena muhasabah. Wuduk kita tak betul ke? Kan? Ataupun sembahyang kita tu ada riak ke? Tidak ikhlas ke? Macam-macam lagi lah. Ya, yang kita kena muhasabah supaya capai tadi tu. Bukannya bila ada orang yang sembahyang, lepas sembahyang pun buka tudung balik umpamanya. Kita kata lebih baik tak payah sembahyang. Tak betul. Sembahyang itu satu kefarduan. Masalah maksiat tak pakai tudung tu satu perkara lain lagi. Kan? Jadi maknanya jangan kerana itu maka dia kata lebih baik dia tak buat. Tak, syariat tak macam tu. Itu akal dia yang dia rasa lebih baik. Kan? Jadi ini benda-benda yang ada lah dalam masyarakat kita yang perlu dibaiki lah. Kan? Tapi kadang-kadang orang macam ni pandai cakap. Pandai putar belit. Yang kita ni pula
pandai dengar je. Bila nak berhujah, kena cari ustaz lah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh protect diri kita, alhamdulillah lah kan. Boleh protect diri kita tu, alhamdulillah lah. Tapi tuan-tuan bayangkan orang yang memang tak pergi surau, tak belajar dan sebagainya kan. Tengok lama-lama, dia terpengaruh juga macam-macam kan. Kita ni, tuan-tuan ni semua ahli surau. Jadi tuan-tuan ni tak nampak kemaksiatan banyak yang berlaku kat luar tu. Kan? Sebab selalu maghrib isyak kat surau je. Yang dekat kelab-kelab apa semua tu. Sama naik juga. Surau ni jemaahnya naik satu soft, dia pun pubnya naik satu dua pub baru. Itu dia punya. Ni yang perlulah kan. Perlu untuk kita bimbing masyarakat kita lah. Wallahualam. Cukup kot. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum tamam tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asna fi husnil ladina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.